Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ni kita sambung kelas kita. Okay, hari ni kita nak masuk satu topik 12.3 iaitu berkenaan dengan neuron dan synapse. Jadi pada akhir kelas hari ni sepatutnya awak dapat menyatakanlah secara ringkas struktur neuron, struktur neuron dan menyatakan jenis-jenis neuron. Okay, jenis-jenis neuron dan last sekali adalah berkenaan dengan synapse. Jadi synapse ni awak boleh ceritakan secara ringkas lah macam mana synapse ni berfungsi macam mana dia menjalankan fungsi dia. Okay, kita mulakan dulu dengan pengenalan kepada neuron. Jadi sistem saraf terdiri daripada juta sel saraf kita panggil nama sains dia adalah neuron dan struktur asal dia adalah badan sel, akson, dendrit, salut myelin, nodus ramvier dan bonggol synapse. Ada 3 jenis neuron, deria, geganti dan neuron motor. Dan neuron 3 ni kita dah tengok dah semalam di jirim putih dan jirim kelabu semalam. Okay, jirim kelabu ada neuron geganti, di jirim putih kita ada neuron deria dan neuron motor. Kalau di bahagian depan kita ada neuron deria. Okay, neuron deria maksudnya dia terima rangsangan dan kat sini ada akar dorsal. Kenapa ada akar? Sebab kat sini ada sel badan. Jadi dia macam kembung sikit lah. Okay, kalau di bahagian belakang jirim putih ataupun di saraf tunjang ni, di tulang belakang ni, akar ventral kita ada neuron motor iaitu saraf yang membawa maklumat yang telah ditafsirkan untuk diberi kepada efektor untuk nak ambil tindakan apa. Okey. Kalau dia melibatkan otak, maka otak yang akan menerima maklumat tu. Kalau dia melibatkan hormon, maka dia akan pergi ke bahagian kelenjar. Okey, jadi kita tengok hari ni struktur neuron. Struktur satu neuron. Okey, kita mulakan dengan dendrit. Jadi dendrit ni adalah cabang pendek daripada badan sel. Okey, ni badan sel dan kalau korang tengok badan sel ni ada nukleus. Okey, maksudnya dia ni lah yang mengawal aktiviti sel ni. Mengawal aktiviti badan sel ni sebab badan sel ni ada nukleus. Jadi nukleus ni dikelilingi oleh sitoplasma dan sitoplasma ni yang membentuk dendrit. Okey. Jadi badan sel fungsi dia adalah untuk integrasikan isyarat lah. Terima syarat. So tahu itu adalah syarat. So dia akan hantar ke saraf tunjang ataupun otak. Kemudian badan sel dan mengkoordinasi aktiviti metabolisme. Dan dia ni juga yang mengawal atur pula, yang koordinate. Apa nak buat kalau terima arahan daripada otak yang ni, apa yang dia perlu buat? Bagaimana yang perlu dihantar macam tu. Dendrit adalah cabang pendek daripada badan sel dan dendrit ni menerima impas saraf dari neuron lain atau persekitaran luar dan hantar ke arah badan sel. So kalau dia terima rangsangan daripada luar, dia akan hantar maklumat ke tengah-tengah ni lah. So di sini dia akan integrasikan lah dan kemudian hantar ke tempat lain lah. Okey, kemudian kalau rangsangan luar ni termasuklah kalau terima impas saraf dari neuron lain. So iklan susu kanak-kanak kan, sel-sel bersambung. Jadi yang bersambung tu adalah antara dendrit satu ni dengan satu lagi dendrit neuron lain. So antara dendrit ni, contohnya kalau ini adalah neuron, tapak tangan ni adalah sel, adalah badan sel, jari ni adalah dendrit. Okay, so satu neuron berjumpa dengan satu lagi neuron lain. So dendrit ni menerima rangsangan daripada dendrit yang ni lah. So katakan dia ni terima maklumat daripada luar, dia kan pendek. Dendrit ni adalah cabang pendek, so dia tak akan sampai ke otak. So dia akan pas kat dia ni. So dia ni pula akan terima. Sambung-sambung macam tu lah. Okay. Kemudian ada akson. Akson adalah cabang panjang daripada lapisan badan sel. Okey, kalau dendrit tadi pendek, akson adalah panjang. Akson bawa impas keluar dari badan sel ke neuron lain atau ke efektor. So kalau saraf ni masih pendek,
So axon ni dia akan bawa maklumat daripada badan sel tadi dalam bentuk impuls dalam bentuk impuls keluar, ikutlah kalau dia bersambung lagi dengan dendrit lain dia bersambunglah sambung. Kalau bersambung dengan neuron lain dia bersambunglah. Kalau ke effector lah. Ikutlah mana yang dia punya sambungan ya. Kemudian ada salut myelin. Salut myelin ni adalah membran penebat yang menyeluti akson. Fungsi salut myelin adalah melindungi neuron daripada kecederaan dan berfungsi sebagai penebat impuls elektrik. Okey, berfungsi sebagai penebat. Jadi bila kata penebat, impuls tu boleh bergerak dengan laju lah. Membekalkan neutron kepada akson. Dia juga membekalkan neutron kepada akson. Kemudian ada nodus Ranvier tengah-tengah ni. Neuron tertentu mempunyai bahagian tidak disalut myelin. Tidak disalut. Nampak? Myelin ni dia stop. Okey, pada selah tetap. Maksudnya ada panjang yang telah tetap lah. Bahagian selain ini disebut sebagai nodus Ranvier. Agaknya Ranvier kot yang jumpa ruang kosong ni kot. Okay, nodus Ranvier membantu mempercepatkan pengaliran impuls saraf dengan membolehkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Okey, daripada satu bahagian ke satu bahagian lain lah. Ini daripada sini, ini kan penebat. Lompat. Gitulah. Okey, bongo synapse. Hujung-hujung dendrit, okey, hujung-hujung cabang akson ada bongo synapse. Okey, bongo synapse adalah adalah pembekakan pada hujung cabang akson dan bongo synapse ni menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar atau dendrit neuron lain. So terpulanglah. Kalau dia tu bersambung dengan otot maka otot. Kalau dia bersambung dengan kelenjar maka last sekali adalah kelenjar. Kalau bersambungnya dengan dendrit neuron lain, so dia akan pergi dendrit neuron lain. Bergantunglah. Sebab saraf ni pendek. Sambungan tu kita tak tahu. Tapi secara asasnya inilah struktur dia. Secara asas inilah strukturnya, inilah fungsinya. Okey. Rijal tutup air. Okey, ini adalah 3 jenis neuron. Kita tengok neuron motor dulu. Neuron motor ni terletak pada akar ventral, saraf tulang belakang, saraf tunjang. Okey. Terdapat dalam akar ventral saraf spina, saraf tunjang, menerima impuls saraf dari neuron geganti sistem saraf pusat dan menghantar impuls saraf ke efektor. Okey ni terima daripada ada satu lagi kat sini neuron geganti. Okey. So dia terima dan dia hantar ke hujung lah, ke efektor lah. Nampak ni arah pengaliran impuls. Okey. Jadi efektor boleh jadi otak atau kelenjar, ikutlah. Okey, kena depend lah pada apa gerak balas yang sepatutnya dibuat. Okey, dan badan sel terdapat dalam jirim kelabu saraf tunjang. Badan sel terdapat dalam jirim kelabu saraf tunjang. Ni. Badan sel terdapat dalam jirim kelabu. Sebab itulah akar ventral tak ada bengkak kat sini ya. Akar ventral dia tak kembung macam ni. Akar dorsal dia kembung macam ni. Sebab sel badan sel terletak di bahagian akar. Okey, bahagian ganglion ni, ganglion akar dorsal ni. Tapi untuk neuron motor, dia punya badan sel berada pada jirim kelabu. So memang tak berkembang lah sebab dia memang berada di cabang sayap rama-rama ni. Okey, kemudian ada tutup air. Neuron deria. Neuron deria dia pada akar dorsal, pada akar depan terima rangsangan, terima perubahan. Okey, terdapat pada akar dorsal saraf spina. Sekejap korang. Okey, membawa impuls saraf dari reseptor organ deria ke sistem saraf pusat. So dia ni mana arah? Okey. Dia ni terima rangsangan, okey, terima rangsangan, so bawa ni sama ada pergi ke dia akan pergi ke sistem saraf pusat. Jadi terpulanglah sama ada stop setakat saraf spinal saja ataupun bawa ke otak. Jadi badan sel terdapat dalam ganglion akar dorsal. Ni yang kembung bengkak ni .
Ni ni. Dia berada di jirim putih. Maka dia ada pembengkakan lah, ada ganglion kat situ. Pembengkakan dorsal. Okey, kemudian dendrit menerima impuls saraf dari reseptor dan hantar ke arah badan sel. Dendrit yang terima dan dia hantar ke badan sel. Badan sel, ingat, badan sel ni dia ada nukleus dia yang mengintegrate lah. Okey. Kemudian dendrit impuls, dendrit terima impuls, okey. Kemudian impuls saraf dialihkan dari badan sel melalui akson ke neuron berikutnya. So daripada sini dia mengalir lah sepanjang akson ni. Dia berada di kelenggur sinap, kemudian sama ada dia sambung ke saraf lain atau sambung dia akan hantar ke saraf neuron geganti. Okey. Kemudian neuron geganti pula, neuron geganti dia punya akson tak ada gentian neuron terdapat dalam sistem saraf pusat. Dia menghubungkan neuron deria kepada neuron motor. Dia ni orang tengah lah. Okey, badan sel terdapat secara kelompok dalam sistem jirim kelabu sistem saraf pusat dan dia fungsi dia hantar impuls saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor. Dia tengah-tengah. Siapa hantar, siapa tak dia ni hantar. Dia tengah-tengah. Okey. Jadi kalau tengok dia punya gambar ni, struktur ni dia tak ada akson lah. Yang dia ada hanyalah dendrit, badan sel, nukleus, bongosinap. Yang ni semua ada dia cuma tak ada akson. Okey, jadi nampak ni sinap ni. Sinap ni okey, dia adalah satu struktur khas satu struktur yang sangat unik. Macam cikgu cakap semalam, saraf ni benda yang sangat interesting to study about lah. Memang menarik. Okey, kita buat sinap. Struktur sinap dan fungsinya. Okay. Maklumat dihantar di sepanjang neuron melalui isyarat elektrik. Okay. Orang pun tahu elektrik laju. Tekan switch, sambil tekan, habis tekan, lampu menyala. Cepat isyarat elektrik dalam sistem saraf kita panggil sebagai impuls saraf. Impuls. Lajulah, cepat. Tak tahu nak cakap macam mana. Awak tutup mata, buka ada. Kalau awak buat laju macam mana pun, memang macam itulah. Okay, impuls saraf. Impuls ialah gelombang cas positif yang dialihkan di sepanjang akson ke bongosinapse. Okey, dia adalah cas positif dialihkan di sepanjang akson ke bongosinapse. Terdapat satu celah sempit yang dikenali sebagai sinaps yang memisahkan bongosinapse daripada dendrit neuron yang terima impuls. Daripada satu sinaps ke dendrit ada satu ruang kosong. Okey. Isyarat elektrik yang membawa maklumat mesti dipindahkan merentasi sinaps supaya pemancaran impuls dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Mesti rentas. Ujung ni sinaps, ini sinaps, ini dendrit. Sinaps terima dah tadi tu daripada badan sel lah apa semua dah. Nak hantar ke efektor contohnya ke neuron lain. So ada dendrit kan, so dia ada satu ruang dan maklumat dari sini mesti sampai ke sini. Mesti sampai, isyarat elektrik ni mesti sampai. Jadi macam mana dia sampai? Okay, jadi sinap ni ada satu peranan penting lah. Dialah yang membenarkan impuls saraf ni dipindahkan dalam satu arah dan dengan itu sinap boleh mengawal jenis impuls yang merentasinya. Okay, penghantaran impuls merentasi sinaps. Okay, impuls merentas sinaps secara kimia. Okey, bahan kimia yang terlibat adalah neurotransmitter yang kita simpan dalam vesicle sinaps yang terkumpul di hujung bongosinapse. Hujung bongosinapse ni ada vesicle sinaps, dalam dia ada neurotransmitter. Dua contoh neurotransmitter yang dijumpai di kebanyakan sinaps adalah dua. Acetylcholine dan noradrenaline. Acetylcholine dan noradrenaline, macam nama orang kan. Okay, contoh lain adalah serotin dan dopamina. Ikutlah. Tapi yang paling banyak jumpa adalah acetylcholine dengan noradrenaline. Okay, jadi proses pemancaran impuls ni adalah lambat kerana proses ini berlaku secara kimia. Nampak lambat lah. Okay, kita cepat je. Pada mulanya isyarat elektrik ditukar kepada isyarat kimia dalam bentuk transmitter. Kemudian barulah ditukar semula ke isyarat elektrik pada membran neuron penerima. Okey, kita tengok dia punya gambar ajar.
ingatkan cikgu send kat you all video animasi macam mana synapse berfungsi. Okey, kita tengok. Apabila impuls elektrik sampai ke bongo sinaps tadi tu, yang apa maklum impuls saraf tu, impuls saraf tu lah. Okey, impuls ni sampai ke bongo sinaps, vesicle sinaps dirangsang untuk merembeskan neurotransmitter ke dalam sinaps. Sampai je impuls, neurotransmitter pun rangsang untuk vesicle sinaps pun dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter. Ni nampak neurotransmitter merah ni. Yang putih ni vesicle sinaps lah. Ni vesicle sinaps lah. Ini vesicle sinaps dah kosong lah sebab neurotransmitter dah lepas. Ini vesicle sinaps yang masih ada neurotransmitter dalam ni. Okey. Kemudian neurotransmitter akan meresap melalui sinaps dan bergabung dengan protein reseptor spesifik yang merupakan reseptor pada dendrit neuron penerima. Okay, dia ni akan meresap keluar daripada bongo sinaps ni. Okay, dia akan bergabung dengan protein reseptor spesifik yang merupakan reseptor pada dendrit neuron penerima. Ini adalah dendrit neuron penerima. Okay, ni protein reseptor khusus spesifik. Okey, bila dia ni terima, penggabungan neurotransmitter dengan reseptor merangsang pencetusan impuls yang terusnya supaya impuls dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. So bila dia ni dah dapat neurotransmitter ni, jadi dia pun dapatlah impuls yang nak disampaikan tu. Jadi proses ni adalah satu proses yang memerlukan tenaga yang banyak. Jadi bongo sinaps ada banyak mitokondria lah, nampak ni. Mitokondria. Ni salah. Okay, ada banyak mitokondria yang akan menjanakan tenaga supaya proses ni berlaku tanpa henti. Tak tersekat-sekat lah. Okey, ni. Nampak macam elektrik kan? Ni hujung sinaps, bongo sinaps, ini adalah hujung dendrit. Ataupun ni adalah sinaps, bongo sinaps, ini adalah dendrit. Tak kisahlah mana pun Okey. Nak ceritakan bahawa ini adalah satu proses yang berterusan. Dia menggunakan banyak tenaga. So dia ni adalah pengangkutan aktif lah. Jadi banyak mitokondria ada kat situ lah. Untuk bekalkan tenaga kepada sel saraf ni. Supaya sel saraf ni boleh berfungsi dengan baik. Okay, jadi untuk orang yang mabuk, untuk orang yang mabuk, untuk penagih dadah yang tak boleh nak koordinate dia punya badan kan. Orang yang mabuk atau orang yang ambil dadah ni, bila dia ambil darah dalam kuantiti yang tertentu, sama juga macam orang mabuk, ambil alkohol dalam jumlah tertentu, pada satu masa dia tak dapat tak dapat berdiri tegak, jalan toyol hayang, tak boleh berfikir, cakap merapu-rapu. Kenapa? Ni lah. Tak ada. Awak dah letakkan, orang tu telah pun memasukkan benda yang boleh hentikan pengaliran neurotransmitter ni. Sama macam konsep pembedahan. Bila bedah, bahagian yang doktor nak bedah tu, contoh macam saya kan, nak bersalin secara pembedahan. Saya tak pengsan, tapi dia tak nak bagi rasa sakit pada tempat dia bedah. Dia bagi dia ni lah, inject dulu melalui tulang belakang. So dimasukkan morfin ke, cikgu tak sure. Kemudian bermula dari pusat ke bawah, cikgu dah tak rasa dah. So proses pembedahan berjalan macam biasalah, tanpa rasa sakit. Tapi cikgu pengsan tak? Tak. Kenapa? Ni lah, benda ni lah. Dadah tadi yang dimasukkan tu menyekat penghantaran impuls tu. Jadi saraf saraf spinal cikgu dan otak cikgu tak tafsir itu sebagai rasa sakit. Okey. Jadi cikgu stop dulu kelas di sini, kemudian baru kita bincang.